Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam slot tuition online #Pelis Mengaji. Okey, kalau pelajar masih ingat lagi, saya dah muncul sebelum ni. Okey, kalau sebelum ni kita dah belajar tentang teknik menjawab biologi kertas 2, tapi pada hari ini kita nak belajar topik yang baru, iaitu topik koordinasi dan juga gerak balas. Okey, tapi sebelum saya mulakan kelas, saya nak ucapkan lagi sekali terima kasih kepada Jaib kerana telah menganjurkan program macam ni untuk cikgu-cikgu boleh mengajar dalam tempoh PKP ini. Okey, sebelum tu saya juga nak ucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang telah submit jawapan kepada saya yang saya telah sharekan latihan pada slot sebelum ni. Okey, semua jawapan tu bagus-bagus, semua okey, good respon. Tapi kali ni saya cuba buat sedikit penambahbaikan pada slot soalan saya sekejap lagi. Okey, saya juga so sekarang ni dah ready ke tak nak belajar? Okey, sekarang kita nak tengok apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, sebelum tu siapa yang masih belum kenal saya? Okey, nama saya ialah Nur Azrina binti Awam Besar. Saya dari SMK Datuk Jaafar Hassan. Okey. Sekarang kita tengok topik yang kita nak belajar. Lagi sekali, cikgu beritahu ialah topik koordinasi dan juga gerak balas. Iaitu kita nak spesifik sikit ialah topik sistem endokrin. Okey, sebelum ni pernah dengar tak pasal sistem endokrin? Okey, kalau pelajar masih ingat lagi, sistem endokrin ni sebenarnya kamu semua dah belajar masa tingkatan 1. Masa tingkatan 1, kamu belajar tentang mengenal sel, tisu, organ dan juga sistem. Kamu dah kenal banyak sel, kamu dah kenal banyak tisu dan of course kamu kenal organ. Tapi sistem endokrin merupakan satu sistem yang baru. Dalam silibus biologi KSSM, tingkatan 4 akan belajar topik ni. Tapi untuk tingkatan 5 KBSM, waktu tingkatan 5 baru belajar tentang sistem endokrin. Okay, trust me, topik sistem endokrin ni adalah satu topik yang seronok sebab ia adalah berkaitan dengan diri kita sendiri. Okay, sebab apa teacher cakap macam tu, macam yang saya katakan pada slot minggu lepas, slot sebelum ni, biology is all about you. Biology is in everyday life. Kita belajar apa yang berlaku dekat kita. Okay, kita tengok apa yang kita nak belajar hari ni. Okay, sebelum tu saya tunjuk dulu gambar. Okay, kalau kamu tengok gambar yang pertama ni, okay, gambar daripada gambar pertumbuhan manusia, baby, kanak-kanak, remaja, lepas tu jadi dewasa, kan? Seterusnya kita tengok gambar puberty, okay, iaitu proses akhir balik, okay, iaitu how our body change, okay, lepas pada lelaki dan juga pada perempuan. Okay, seterusnya kita tengok lagi. Ada gambar ni. Okay, ada orang yang bersaiz gergasi, kan, lebih tinggi dan lebih daripada 7 kaki. Okey, ada masalah macam ni. Okey, pernah nampak tak macam ni? Kan, ada kan? Okey, seterusnya ada juga masalah macam ni. Tadi ada yang jadi saiz gergasi, ada pula yang jadi kedil. Kan? So, ni pun adalah satu contoh kekedilan.
Okey. Jadi semua tu kita akan belajar dalam topik hari ini. Okey, tapi saya harap kamu semua bersedia dengan buku teks dan juga buku catatan. Okey, siapa yang masih lagi belum jelas macam mana nak study biologi kan, cikgu nak highlight. Okey, dalam buku teks kamu, kalau kamu perasan, dekat bahagian topik, mesti akan ada bahagian ni, hasil pembelajaran. Kan? Ada hasil pembelajaran. Bila kamu semua study, kamu kena make sure kamu dapat menguasai hasil pembelajaran tersebut. Kalau kamu dah dapat menguasai hasil pembelajaran tu, kamu tick. Maksudnya, kamu faham. Sebab kebanyakan soalan, item-item yang dibina memang akan bertanya kan bahagian ini. Bahagian dalam bahagian hasil pembelajaran. Okay? So, make sure you all ada buku teks, ada alat tulis dan juga buku catatan. Right. Okay, lagi satu gambar iaitu insulin. Semua orang familiar dengan insulin kan? Okay, kita tengok lagi. Kena suntik kat bahagian perut. Kenapa? Ini bukan saya saja nak suntik, ada sebab. Okay, semua ni akan kamu belajar dalam topik sistem endokrin. Okay, kita fokus sekarang. Alright. Okay, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk menganalisa peranan hormon dalam maafkan saya, menganalisa peranan hormon dalam manusia. Kita nak kenal pasti apakah itu hormon. Kan? Sebelum ni kita belajar dalam topik pencernaan enzim, tapi kali ni kita nak tengok hormon. Okey. Hasil pembelajaran yang saya expect pada hari ini kamu semua dapat ialah, pertama kamu dapat menyatakan maksud hormon. Itu yang pertama. Yang kedua ialah menyatakan maksud sistem endokrin. Ketiga, menyatakan keperluan sistem endokrin. Yang keempat, yang ini melabelkan kelenjar-kelenjar endokrin. Yang kelima, menamakan hormon yang dirembeskan oleh setiap kelenjar endokrin. Okey, jadi kita ada satu lagi, menyatakan fungsi hormon yang terlibat dalam proses fisiologi tertentu. Jadi hari ini pelajar-pelajar semua kena menguasai enam objektif pembelajaran hari ini. Okey? Sebab benda bahagian ini adalah merupakan satu yang sangat penting dalam topik sistem endokrin. Kalau pelajar tak faham, agak susah untuk jawab soalan yang berkaitan dengan topik seterusnya. Sebab topik kelenjar endokrin ini dialah berhubung kait dengan topik yang selepas ni, iaitu contohnya pembentukan air kencing, kita haid, spermatogenesis, oogenesis dan lain-lain lagi. Jadi ini adalah bahagian yang sangat crucial yang pelajar kena kuasai. Okay? Alright, so dalam bahagian ini, okay, pelajar-pelajar kena alert dengan perkataan lagi sekali, saya highlight hormon, okay, kelenjar endokrin, kelenjar pituitari, hipotalamus, kelenjar thyroid, pankreas, kelenjar adrenal, testis dan juga ovari. Okey, kita nampak macam mudah, betul tak? Kita boleh mention hormon, kelenjar endokrin, kelenjar pituitari. Tapi sebenarnya ada juga yang masih belum boleh menulis nama kelenjar-kelenjar itu dengan betul. Maksud saya, masih ada lagi pelajar yang boleh ejaan salah. Okey, contohnya pankreas. Pankreas kena ejaan betul. Jangan eja pankreas. Kelenjar adrenal, make sure bagi betul. Kan? Sebab yang tu diambil kira dalam pemakahan. Okey, kalau salah eja, kita kena tak dapat markah lah kalau salah eja. Nah, okey, pelajar kena alert. Okey, seterusnya. Okey, kita nak tengok apakah itu hormon. Penting hormon ni kelas. Kalau tak ada hormon, banyak sistem dalam badan kita akan terganggu. Okey, yang paling mudah yang kita nak nampak ialah perkembangan kita. Contohnya kita ni adalah perempuan. Jadi kita ada perkembangan badan kita, fizikal kita seorang perempuan. Jadi apakah yang memainkan peranan penting? Hormon. Okey, hormon. Kita flashback sikit topik tingkatan 4 KBSM yang kamu belajar awal-awal sekali, iaitu komposisi kimia dalam sel, iaitu salah satunya adalah protein kan, dan dalam tu ada belajar tentang enzim. Ingat tak? Okey, jadi sebenarnya hormon ini merupakan sejenis protein dan strukturnya adalah tersier. Okey, lagi sekali, hormon ini adalah protein dan strukturnya adalah tersier.
Okey, masih ingat lagi tak struktur bagi protein? Kita ada apa? Kita ada primer, sekunder, tertiary dan juga quaterner, kan? Okey, seterusnya kita tengok hormon ini adalah bahan kimia yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin. Jadi bukan semua tempat dalam badan kita yang akan rembeskan hormon. Kelenjar endokrin sahaja yang bertanggungjawab untuk merembeskan hormon. Okey. Seterusnya hormon ini terus masuk ke dalam aliran darah. Okey, maksudnya kalau sesuatu kelenjar itu menghasilkan hormon, dia terus hantar masuk ke dalam aliran darah dan akan diangkut ke organ-organ sasaran. Okey, maksudnya contohnya kalau kelenjar tu buat di sini, kelenjar endokrin bahagian sini, so dia akan menghasilkan hormon dan terus masuk dalam aliran darah dan hantar ke organ yang tertentu, specific organ. Alright, itu adalah hormon. Okey, so kita nak belajar seterusnya ialah kelenjar endokrin. Okey, tak nampak lagi gambaran kelenjar endokrin kan? Tapi kita belajar dulu latar belakang dia sikit. Okey, slow-slow kita pergi. Nanti kita akan belajar dengan lebih detail selepas ini. Okey, kita tengok kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ni tidak mempunyai duktus. Tidak mempunyai duktus ni maksudnya tidak mempunyai salur. Okey, kalau pelajar-pelajar masih ingat lagi, kita belajar dalam topik sistem pencernaan, kita ada organ hati kan. Lepas tu kita tahu hati itu akan menghasilkan jus hempedu. Jus hempedu itu akan disimpan dalam pundi hempedu. Dan bila pundi hempedu tu dah menyimpan jus hempedu, dia akan salurkan keluar ke duodenum. Dia ada Okey, so dia akan salurkan jus hempedu itu ke bahagian duodenum sebab dia ada duktus. Tetapi bagi kelenjar endokrin, dia tidak mempunyai duktus. Okey, boleh? Hormon ini akan dirembeskan dari kelenjar endokrin terus ke dalam aliran darah. Okey, yang what I mentioned earlier, saya dah mention tadi bahawa hormon ini akan dirembeskan dari kelenjar endokrin terus ke dalam aliran darah dan terus pergi ke organ sasaran. Okey, boleh? Okey, itu adalah sedikit tentang kelenjar endokrin. Okey, kita akan belajar lagi dengan lebih detail. Okey, proses fisiologi. Okey, hormon ni penting untuk proses fisiologi yang mana? Yang dalam badan kita ni. Okey, kalau kamu masih ingat lagi yang teacher tunjuk gambar tadi, yang awal-awal tadi tu ialah pertama ialah proses pertumbuhan daripada bayi, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa. Kan, jadi pentingnya hormon dalam proses pertumbuhan. Okey. Seterusnya ialah proses pembiakan. Pembiakan sangat penting ya, di mana kita nak menghasilkan sperma, nak menghasilkan ovum, proses kelahiran dan sebagainya. Itu merupakan satu proses yang sangat memerlukan hormon. Okay. Yang ketiga ialah kita haid. Kita haid pentingnya hormon. Okay, kalau hormon tak stabil akan memberikan kesan kepada kita haid. Seterusnya kita tengok pentingnya hormon kepada perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Maksudnya tadi kita belajar tentang pertumbuhan. Pertumbuhan daripada bayi, kanak-kanak, remaja dan dewasa kan. Dan sebaliknya itu juga hormon memainkan peranan yang penting untuk menunjukkan perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Maksudnya pada awal umur berapa akan ada perubahan apa dia. Contohnya kamu dah belajar waktu tingkatan 1 iaitu proses akil balik kan. Di mana lelaki dan perempuan menunjukkan perkembangan yang berbeza dan proses itu dipengaruhi oleh hormon. Okey. Okey, seterusnya kita nak kenal pasti kelenjar endokrin. Okey, kita nak kenal pasti kelenjar endokrin. Okey, cuba pelajar-pelajar tengok dulu, cuba scan dulu sekali limbas tengok. Okey, yang mana yang familiar? Okey, bagaimana yang pelajar boleh dah kenal pasti sebelum ni kan? Okey, teacher rasa yang senang nak ingat adalah pankreas. Lagi yang berkenaan dengan wanita, ovari. Bagi manakala yang lelaki ialah testis kan. Okey. Kita kenal satu-satu, kita tengok dulu.
Okey, untuk silibus biologi tingkatan 5, kamu cuma perlu ingat yang pertama iaitu hipotalamus. Okey, hipotalamus. Hipotalamus ni kat bahagian otak. Okey, nampak situ hipotalamus. Lepas tu kita ada kelenjar pituitari. Okey, kelenjar pituitari. Okey, yang ketiga ialah thyroid, kelenjar thyroid. Okey, yang keempat kamu kena ingat ialah kelenjar adrenal, kelenjar adrenal. Yang kelima ialah pankreas, ovari dan juga testis. Okey, lagi sekali. Okey, tak semestinya dapat sekali tengok dah boleh hafal semua kan? Okey, lagi sekali kita tengok sama. Yang pertama ialah hipotalamus. Okey, hipotalamus kat bahagian sini, bahagian atas, bahagian dalam otak kita. Lepas tu kelenjar pituitari. Lepas tu dekat belakang kita punya voice box ni ialah kelenjar thyroid. Okey, kalau kamu tak tahu voice box kamu kat mana, kamu pegang kat bahagian ni, kamu bunyi kan, ada rasa getaran. Okey, kat itu adalah peti suara. Belakang tu, pintu ialah kelenjar thyroid. Okey, adrenal gland. Okey, kelenjar adrenal dia berada pada ginjal kita, atas ginjal. Okey, lepas tu pankreas, ovari dan juga testis. Okey. Boleh? Okey, saya teruskan. Sekarang kita nak belajar apakah fungsi hipotalamus. Okey, hipotalamus ni buat apa? Kenapa dia begitu penting, hipotalamus? Okey, yang pertama, hipotalamus ini adalah penting untuk menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin dan mengawal aktiviti kelenjar pituitari. Okey, menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin dan mengawal aktiviti kelenjar pituitari. Okey, sistem saraf dengan sistem endokrin adalah berbeza. Okey, tetapi ada pada satu keadaan kita akan menggunakan dua-dua tu. Sistem saraf kita guna, sistem endokrin kita akan guna. Okey, kita akan tengok selepas ni. Okey, pada situasi mana yang kita akan gunakan sistem saraf dengan sistem endokrin. Okey, kalau pelajar yang masih tak ingat lagi sistem saraf ni macam mana. Okey, sistem saraf ni ialah apabila kita kulit kita kan ada reseptor. Jadi kita ada rangsangan. Contohnya kita ada rangsangan sejuk, kita ada rangsangan panas. Okey, kita boleh rasa panas. Itu adalah berkaitan dengan sistem saraf. Okey? Yang tu yang kita ada menghasilkan gerak balas serta-merta. Tetapi sistem endokrin macam kita kata tadi, dia melibatkan hormon. Jadi bila melibatkan hormon, kesan dia mengambil masa yang agak lama untuk long term punya efek. Okey, itu adalah salah satu perbezaan di antara sistem saraf dan juga dengan sistem endokrin. Okey, boleh? So, lagi sekali, hipotalamus adalah penting untuk menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin dan mengawal aktiviti kelenjar pituitari. Boleh? Okey, seterusnya, ni dia adalah kelenjar pituitari. Okey, nampak kelenjar pituitari kecil sahaja. Tapi ia sangat penting, kelenjar pituitari ni kelas. Okey, kelenjar pituitari untuk biologi KSSM, mereka kena ingat anterior dan juga posterior. Kena ingat bagaimana anterior dan juga posterior sebab hormon di bahagian anterior dan juga hormon di bahagian posterior adalah berbeza. Okey, dan menjalankan fungsi yang berbeza. Okey, itu adalah kelenjar pituitari. Okey, nama hormon. Yang ni banyak. Tu dia ada banyak nama apa ni? ADH lah, TSH, FSH kan? Memang pelajar kena ingat. Tapi untuk topik pengenalan ni tak perlu lagi nak stres ke, nak rasa wah banyaknya kena hafal. Sebab lepas ni kamu akan belajar hormon ni dengan detail dalam subtopik yang seterusnya. Okey, jangan risau. Okey, tapi kita berkenalan dulu dengan nama hormon. Yang pertama ialah ADH, antidiuresis. Okey, yang kedua hormon perangsang thyroid, TSH. Hormon perangsang folikel, FSH. Hormon pelitunan, LH, dan juga hormon oksitosin. Okey, hormon oksitosin. Okey, yang tu adalah hormon di antara hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari. Okey, boleh ingat ke?
ADH, TSH, FSH dan juga LH. Okey, dalam exam SPM kita terima juga kalau pelajar tulis ADH, tapi lebih baik kalau pelajar boleh tulis dengan nama penuh dia. Okey. Alright, seterusnya kita teruskan lagi. Okey, kita mengenal pasti kelenjar dan nama hormon dia terlebih dahulu kelas. Fungsinya selepas ini. Kita belajar step by step supaya kamu boleh faham dan boleh ingat apa yang kamu belajar hari ini. Okey, kita cuba sama-sama. Okey, seterusnya kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid. Kat mana tadi teacher kata? Kat sini. Ini kelenjar tiroid. Okey, hormon yang akan dirembeskan oleh kelenjar tiroid ialah hormon tiroksina. Okey, hormon tiroksina. Tiroid, tiroksina. Dekat-dekat boleh ingat. Okey. Seterusnya kita nak tengok kelenjar adrenal. Nama sedap, kelenjar adrenal, kan? Jadi kita tahu hormon yang akan dirembeskan oleh kelenjar adrenal ialah adrenalin. Okey, ada dalam buku dia tulis adrenalina, okey, tapi teacher tulis kat sini adrenalin. Okey, seterusnya hormon aldosteron. Okey, aldosteron. Okey, nama yang baru kamu tak pernah dengar ni waktu form 1 sampai form 4 tak pernah jumpa nama enzim, nama hormon ni. Tapi untuk tingkatan 5 ni kamu kena belajar tentang nama hormon ini. Okey, adrenalin dan juga aldosteron. Okey. Seterusnya pankreas. Ni semua kenal ni pankreas. Semua dah tahu dah sebab belajar dalam topik pencernaan kan masa slot dengan saya sebelum ni kan. Okey, hormon insulin dan lagi satu tambahannya adalah hormon glukagon. Okey, hormon glukagon you all tak belajar lagi. Tapi dalam topik ni kamu akan belajar apakah kepentingan hormon glukagon. Okey, seterusnya kita akan tengok ovari dan juga testis. Okey, ovari dan testis. Lagi sekali teacher highlight, ovari untuk wanita manakala testis adalah untuk lelaki. Okey. Okey, untuk ovari, hormon yang dirembeskan oleh ovari ialah estrogen dan juga progesteron. Okey, manakala testis, testosteron. Okey, testis, testosteron. Okey, boleh ingat tak? Okey, lagi sekali, estrogen, progesteron dan juga testosteron. Okey, itu adalah hormon yang dirembeskan oleh ovari dan juga testis. Okey. Okey, kita nak belajar seterusnya adalah berkaitan dengan fungsi hormon. Okey, fungsi hormon. Kita nak pergi dengan lebih detail. Okey, tapi pelajar-pelajar sekalian, okey, kalau kamu rasa macam susahnya nak ingat nama kelenjar, rasa macam complicatednya nak ingat nama kelenjar dan juga nama hormon, saya cadangkan back to basic. Okey, kamu boleh buat macam ni. Okey, pertama sekali, kamu boleh print out gambar yang berkaitan, empty diagram yang berkaitan dengan sistem endokrin. Okey, contoh, saya boleh tunjuk. Okey, contoh kamu cari gambar macam ni, gambar rajah kosong, diagram kosong ni berkenaan dengan sistem endokrin. Lepas tu, kamu labelkan, buat nota bagi menarik. Sebab saya tahu ramai student yang suka nota mereka warna-warni. Okey, buah pelekat ini guna pen ni, color ni kan. Jadi bila kamu buat macam tu, kamu dah pelekat gambar diagram tu, kamu boleh hasilkan nota macam ni. Kan, bila kamu buat macam ni, kamu boleh letak kat meja study kamu. So, kamu boleh nampak hari-hari secara automatik. Kamu boleh ingat nama kelenjar dan juga nama hormon. Okey, buat sekreatif yang boleh. Okey, kalau dah buat, kalau kamu nak tunjuk ke teacher pun boleh juga. Kamu up lah dalam media sosial ke apakah, kan kamu hashtagkan saya, Cikgu Jill. Boleh. Okey, buatlah macam saya buat ni, very simple sahaja, kan? Tapi saya percaya kamu semua mempunyai daya kreativiti yang sangat tinggi. Okey. Alright. Seterusnya kita nak tengok fungsi hormon. Okey, tadi hormon tadi, fungsi hormon yang kita yang kita sebut ADH, FSH, LH, semua tu kita nak belajar apakah fungsi-fungsi hormon tersebut. Okey? Boleh? Teacher teruskan.
Okey, ada banyak fungsi dia. Okey, tapi mesti boleh ingat. Okey, kita tengok hormon yang pertama tadi, kelenjar pituitari. Okey, iaitu hormon ADH. Hormon ADH ni adalah penting. Okey. Hormon ADH ini adalah penting untuk merangsang penyerapan semula air di tubul ginjal. Okey, merangsang penyerapan semula air di tubul ginjal. Yang ni kamu akan belajar pada topik proses pembentukan air kencing. Okey, kamu akan belajar dengan detail. Okey, hormon perangsang tiroid TSH, okey, merangsang sintesis dan rembesan tiroksina dan kelenjar tiroid. Okey, merangsang sintesis dan rembesan tiroksina dan kelenjar tiroid. Okey, manakala hormon perangsang folikel FSH sangat penting okey bagi wanita, okey, merangsang perkembangan folikel dalam ovari dan juga perkembangan sperma dalam testis. Okey. Hormon pelutinan okey, penting untuk proses bagi merangsangkan proses pengovulan dan pembentukan korpus luteum dalam ovari. Okey, tu ada lagi istilah yang baru kan, korpus luteum. Tak pernah belajar lagi kan? Tak apa, sabar. Kamu akan belajar korpus luteum ni dalam topik kita haid. Okey. So hari ni cuma kamu tahu fungsi hormon tu saja. Okey. Seterusnya, hormon oksitosin adalah penting untuk merangsang pengeluaran susu daripada kelenjar susu. Okey. Hormon oksitosin merangsang pengeluaran susu daripada kelenjar susu. Jadi untuk silibus kamu, cukuplah kamu boleh menguasai 5 jenis hormon ini bagi yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari. Okey, ADH, TSH, FSH, LH dan juga hormon oksitosin. Boleh? Okey, itu baru kelenjar pituitari. Okey, kita teruskan dengan kelenjar tiroid. Okey, lagi sekali kelenjar tiroid. Okey, tadi kita dah tahu bahawa kelenjar tiroid akan merembeskan hormon tiroksina. Okey, jadi apakah kepentingan hormon tiroksina ni kelas? Kita tengok. Tiroksina, organ dia dan tisu ke semua tisu. Okey, penting untuk meningkatkan kadar metabolisme, meningkatkan suhu badan, mengawal atur pertumbuhan dan perkembangan mental dan fizikal pada kanak-kanak. Okey. Okey, lagi sekali, meningkatkan kadar metabolisme, meningkatkan suhu badan, mengawal atur pertumbuhan dan perkembangan mental dan fizikal pada kanak-kanak. Okey, tiroksina ni, hormon tiroksina ni adalah sangat crucial pada perkembangan awal kanak-kanak. Tetapi hormon tiroksina ini dipengaruhi oleh pemakanan seharian, iaitu dipengaruhi oleh mineral iodin. Kalau iodin kurang dalam gizi akan menjadi masalah untuk rembesan hormon tiroksina. Okey, so kita akan tengok topik ni insya-Allah dalam slot seterusnya, iaitu dalam kesan ketidakseimbangan hormon. Okey, tapi untuk hari ini kamu kena tahu dulu fungsi hormon tiroksina. Okey. Okey, pankreas semua sudah aware dengan hormon insulin. Okey, tisu organ sasaran, hati, otot, tisu adipos. Okey, pentingnya insulin ni tadi yang teacher tunjuk gambar insulin dengan injection tadi tu ialah kepada pesakit diabetes kan, di mana penting untuk mengurangkan aras glukosa darah dan menggalakkan penukaran glukosa berlebihan kepada glikogen. Okey, mengurangkan aras glukosa darah dan menggalakkan penukaran glukosa berlebihan kepada glikogen. Itu adalah fungsi insulin. Okey, manakala glukagon sama juga hati, otot, tisu adipos. Okey, fungsi glukagon ni pula ialah untuk meningkatkan aras glukosa dalam darah, menggalakkan penukaran glikogen kepada glukosa. Okey, insulin tadi sekiranya kita terlebih glukosa. Okey, manakala glukagon ni pula digunakan pada waktu keadaan kita kurang glukos. Okey, kurang glukosa. Okey, itu adalah hormon yang dirembeskan oleh pankreas. Okey, lagi sekali, insulin dan glukagon. Okey, seterusnya kita tengok kelenjar adrenal. Dia kata nama tu adrenal kan. Okey, hormonnya adalah adrenalin. Okey, tisu organ sasaran, tisu otot, hati dan juga jantung. Okey, pentingnya hormon adrenalin ini adalah untuk meningkatkan aras gula dan asid lemak dalam darah.
Okey, lagi untuk meningkatkan kadar denyutan jantung, kadar pernafasan, tekanan darah, kadar motor, kadar metabolisme, pengaliran darah ke otot. Okey, itu adalah pentingnya hormon adrenalin. Okey, sekejap kita akan tengok waktu bila banyak hormon adrenalin tu akan dirembeskan. Okey, seterusnya ialah aldosteron. Okey, tisu ataupun organ sasaran adalah ginjal. Okey, sangat crucial juga iaitu mengawal atur penyerapan semula garam di ginjal. Okey, contohnya dalam situasi badan kita terlebih garam ke, terkurang garam ke, jadi hormon aldosteron ini akan dirembeskan untuk mengawal atur penyerapan semula garam di ginjal. Okey, sebab tu teacher highlight kat situ warna merah nak bagi kamu nampak. Okey, compare lah tadi kan ADH air. Okey, sekarang aldosteron garam. Okey. Okey, tu gambar kelenjar adrenal. Nampak duduk kat atas ginjal tu. Okey. Alright, kita teruskan. Setakat ni boleh ke semua pelajar-pelajar? Teacher harap boleh faham. Cuba. Okey. Seterusnya ialah ovari. Okey, tadi kamu dah ada pengetahuan hormon, dua hormon iaitu apa tadi? Estrogen dan juga progesteron. Okey. Tu gambar ovari. Okey. Kenal pasti, tapi masa tingkatan 1 KSSM sudah memang kena ingat setiap yang berlabel tu. Bukan ingat yang berlabel saja, fungsi sekali pun kena ingat. Okey. Okey, hormon estrogen pentingnya pada gonad, kulit, otot dan juga tulang. Gonad tu merujuk kepada organ pembiakan. Okey, fungsinya adalah untuk merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan dan juga kematangan folikel. Okey, membaiki serta merangsang penebalan dinding uterus. Okey, yang ni kamu akan belajar dengan detail dalam kita haid. Okey, progesteron pun sama juga dalam kita haid dan juga proses persenyawaan nanti ya. Okey, progesteron, tisu organ sasaran adalah gonad. Penting untuk mengekalkan penebalan dinding uterus untuk penempelan embrio, untuk proses di awal kehamilan, di mana hormon progesteron ini adalah sangat penting. Okey, lagi sekali, ovari, hormon yang dirembeskan ialah estrogen dan juga progesteron. Fungsinya adalah untuk ciri-ciri seks sekunder, lepas tu untuk kita haid dan juga untuk proses kehamilan. Boleh? Teruskan. Okey, testis. Okey, pada lelaki. Okey, tadi kita dah tahu hormon dia adalah testosteron. Okey, itu adalah organ bagi pembiakan lelaki. Okey, sama juga sains tingkatan 1 KSSM memang kena ingat diagram ni dan berserta dengan fungsinya sekali. Okey, hormon tisu organ sasaran sama juga gonad, kulit, otot dan juga tulang. Fungsinya adalah untuk merangsang pembentukan sperma dan organ seks lelaki, merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder pada lelaki. Contohnya perubahan fizikal pada budak lelaki kan, daripada kita tengok kanak-kanak tak ada misai, lepas tu bila meningkat remaja ada misai, lepas tu pertumbuhan badan dia lagi macam broad shoulders kan, tumbuhnya rambut-rambut kan. Jadi itu merupakan pentingnya hormon testosteron. Okey. Kita teruskan lagi. Okey. Kita nak pergi ke bahagian koordinasi yang melibatkan sistem endokrin dan juga sistem saraf. Okey. Koordinasi yang melibatkan sistem endokrin dan sistem saraf. Tadi teacher dah bagi tahu sistem endokrin asing, sistem saraf asing kan, totally sistem yang berbeza. Tetapi ada satu keadaan di mana dia melibatkan sistem endokrin dan juga sistem saraf. Kita tengok sama-sama. Okey, cuba tengok gambar ni. Okey, yang pertama tu, familiar tak dengan binatang tu? Apa tu? Angsa kan? Okey, tu angsa ya. Siapa tak nak jumpa angsa, itu adalah angsa. Okey, seterusnya nampak rumah seram, scary kan? Okey. Lepas tu anjing. Okey, lepas tu nampak lagi yang pokok yang menyeramkan. Kan? Pasal tak mengalami situasi yang macam ni? Okey, maksudnya dalam ketakutan.
dalam ketakutan waktu kita cemas. Kan? Waktu cemas ni sangat macam-macam lah. Dalam biologi, kita panggil dalam bahasa Inggeris ialah flight and fight. Okey, dalam bahasa Melayu, lawan atau lari. Situasi cemas ni. Okey, dalam situasi cemas ni, sistem endokrin dengan sistem saraf akan bekerjasama. Okey, tapi dia mesti balance. Okey, dia mesti orang panggil apa, macam sistem endokrin dan sistem saraf dia mesti bekerja sama, so dia akan menghasilkan satu gerak balas. Okey, kita akan tengok. Okey, apa yang terjadi bila kita mengalami situasi tersebut. Okey, contohlah Cikgu Jill bagi tahu macam dulu masa kecil saya berjalan dengan kembang saya dalam gelap, bawa lampu picit satu, lepas tu lalu dekat satu pokok yang besar. Kami rasa macam sekuyau, rasa takut kan. Masa tu macam bunyi, kita dengar bunyi macam ada orang berjalan lah, ada orang ikut kita lah kan, ketakutan. So pada waktu tu kita rasa macam mana? Apa yang kamu rasa? Yang saya ingat, yang saya rasa yang pasti kamu akan rasa berdebar-debar. Lepas tu kamu rasa takut, kamu rasa macam apa yang akan berlaku kan. Jadi situasi itulah yang kita panggil flight and fight, situasi cemas. Okay. Yang pertama, of course kita rasa takut. Saya takut sangat apa ni. Kerana kita dengar bunyi pintu terbuka sendiri ke kan. Jadi kita rasa takut. Okay. Kalau situasi macam ni, saya dah juga takut. Kena ligan kan. Okay. Bila situasi yang teacher kata tadi, flight and fight, yang akan berlaku ialah hipotalamus. Hipotalamus tadi ni yang sangat penting tu, menghantar impas saraf secara terus ke kelenjar adrenal. Okey, hipotalamus akan menghantar impas saraf secara terus ke kelenjar adrenal. Okey, jadi kelenjar adrenal akan dirangsang. Okey, itu yang step yang sangat penting, kelenjar adrenal dirangsang. So, kamu boleh teka tak hormon apa yang akan dirembeskan? Iaitu hormon adrenalin akan dirembeskan. Okey, lagi sekali, bila situasi cemas, flight and fight, lawan atau lari, yang pertama sekali of course kita akan rasa takut. Okey, lepas tu apa yang berlaku dalam badan kita yang kita tak nampak tapi ia berlaku, sistem endokrin dengan sistem saraf akan bekerjasama. Dia akan, hipotalamus akan menghantar impas saraf secara terus ke kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal dirangsang dan merembeskan hormon adrenalin. Hormon adrenalin akan dirembeskan masuk ke dalam aliran darah kita dan akan dihantar ke organ-organ sasaran. Jadi apa perubahan yang kita nampak? Yang ni, yang best ni. Saya rasa semua ada pengalaman ni. Yang pertama ialah kadar denyutan jantung kita akan meningkat. Kita rasa berdebar. Kadar denyutan jantung meningkat, tapi at the same time kita punya kadar pernafasan kita pun akan meningkat. Kita akan mula bernafas macam tu kan. So tu gambar jantung tengah berdenyut. Kadar denyutan jantung kita meningkat. Lepas tu tekanan darah. Tekanan darah, teacher tunjuk dulu slide. Macam mana turutan yang betul? Bila hormon, lagi sekali kita patah balik dulu, kita tengok lagi sekali. Mula-mula tadi situasi cemas apa yang berlaku? Kelenjar adrenal akan dirangsang untuk merembeskan hormon adrenalin. So hormon adrenalin ini akan memberikan kesan kepada badan kita. Yang pertama kita tengok kadar pernafasan akan meningkat. Maksudnya kita akan sedut more oksigen. Kita akan ambil banyak oksigen. Lepas tu kadar denyutan jantung meningkat. Jantung akan meningkat, berdenyut dengan lebih tinggi. Laju, berdenyut dengan laju. Lepas tu tekanan darah dan pengaliran darah ke otot meningkat. Banyak darah akan dihantar ke otot. Aras glukosa darah meningkat dan kadar metabolisme meningkat. Apa jadi bila ada aras glukosa darah meningkat, kadar metabolisme meningkat? Waktu tu kita ada banyak tenaga. So kita boleh lari dengan laju. Kadang-kadang kita pernah dengar kawan kita cerita,
Weh, malam tu aku nampak apa, aku lari, aku boleh lompat pagar tu tinggi, pada pagar tu tinggi. Sebab apa? Sebab waktu situasi cemas memang kita boleh buat benda tu semua, sebab waktu tu aras glukosa darah kita meningkat, kadar metabolisme badan kita pun meningkat. Okey, jadi kita ada banyak tenaga untuk melawan atau melarikan diri. Okey, kalau gambar tadi daripada anjing tu, nak melarikan diri dari anjing tu lah. Okey, boleh? Menarik tak topik ni? Pernah ada alaminya? Okey, macam mana yang teacher kata sistem endokrin dia kena bekerjasama dengan sistem saraf tu? Okey, contohnya kalau sistem saraf, for example you dapat dengar sesuatu bunyi, itu berkaitan dengan sistem saraf. Okay, lepas tu kalau awak satu lagi awak macam awak jalan tengah gelap kan, awak turn, awak nampak sesuatu, contoh, itu adalah berkaitan dengan mata. Kita nampak, kita guna sistem saraf. So bila kita nampak benda yang luar biasa, yang menakutkan bagi kita, okay, mulalah kita akan merangsang, badan kita akan merangsang kelenjar endokrin dan merembeskan hormon adrenalin. Okay. So kalau dalam exam, kalau jawab soalan, you all kena start daripada awal, kena mula dulu dengan kelenjar adrenal akan dirangsang, lepas tu hormon adrenalin dirembeskan. Okay. Lepas tu baru follow yang step yang ni lah. Okay. Boleh? Alright. Okay, di sini ada diagram berkaitan dengan perbezaan dan juga persamaan di antara sistem saraf dan juga sistem endokrin. Okey, pelajar boleh tengok. Okey, cumanya teacher nak highlight. Right, contoh kalau sistem saraf tadi saya dah bagi tahu, tempoh kesannya adalah singkat. Okey, tetapi bagi sistem endokrin, tempoh kesannya adalah lama. Okey, contoh kalau kesan bagi sistem saraf, kalau kita terkena benda panas, kita tu nampak, kita tu angkat tangan kita daripada objek yang panas tu. Tapi untuk sistem endokrin, dia memakan masa. Okey. Lagi satu, dia adalah melibatkan hormon. Okey. Untuk bagi hormon ini sangat penting, itu di mana kesan hormon menghasilkan gerak balas terhadap beberapa organ. Tapi untuk sistem saraf, dia melibatkan impuls. Okey, bagi sistem saraf dia melibatkan impuls, manakala endokrin adalah berkaitan dengan hormon. Okey, bahagian perbezaan dan juga persamaan kelenjar endokrin dan sistem endokrin dan sistem saraf, teacher akan bincangkan lagi dengan detail untuk slot yang seterusnya, insya-Allah. Okey, boleh? So, tapi hari ini saya berharap sangat kamu boleh menamakan kelenjar, menamakan kelenjar, menamakan hormon dan mengenal pasti fungsi setiap hormon yang dirembeskan oleh kelenjar yang kita belajar tadi. Okey, sebab tu lagi sekali teacher harap kamu dah buat macam ni. Okey. So lagi sekali sebelum kita teruskan dengan latihan, kita cuba ingat kembali apa yang kita belajar. Okey, yang pertama sekali kamu belajar tentang hypothalamus. Okey, lepas tu kita belajar kelenjar pituitari. Okey, lepas tu dekat sini ialah kelenjar thyroid. Okey, nama hormon thyroxina. Lepas tu kamu belajar tentang pankreas, ada dua hormon iaitu insulin dan juga glukagon. Okey, manakala kelenjar adrenal ada dua hormon juga, adrenalin dan juga aldosteron. Okey, ovari ada estrogen dan juga progesteron, manakala testis testosteron. Okey, so harap yang tu bolehlah kamu ingat. Okey, kita berbalik kita teruskan dengan contoh soalan. Okey, soalan ni ialah soalan SPM yang pernah keluar pada tahun 2014. Okey, dalam gambar rajah ni dia dah bagi kelenjar pituitari, dah bagi thyroid, lepas tu dia bagi S dan juga T, lepas tu dia labelkan bahagian testis. So mesti agak dah dia nak tanya S dan juga T, kan? Jadi kita tengok. Rajah menunjukkan sistem endokrin manusia. Namakan struktur S dan T. Soalan bernilai 2 markah saja. Jadi pelajar kena ingatlah S dan T. Okey. Jadi jawapan dia apa? Okey, dah ada jawapan. Jawapannya adalah S itu adalah kelenjar adrenal, T adalah pankreas. Jadi waktu ni lah yang sangat penting, ejaan tu tak boleh salah ya kelas. Pastikan ejaan tu betul.
Okey, seterusnya kita nak tengok sambungan dia. Namakan satu hormon yang dirembeskan oleh T. Okey, kita patah balik tadi. Okey, hormon T. Kita dah tahu dah T itu adalah pankreas. Okey, jadi soalannya adalah namakan satu hormon yang dirembeskan oleh T. Jadi apa nama hormon dia? Okey, ada dua jawapan kan? Kalau untuk satu markah, pilihlah satu. Jadi jawapannya adalah insulin atau glukagon. Okey? Boleh pilihlah insulin ataupun glukagon. Okey, so terangkan peranan hormon yang dinamakan di atas dalam mengawal aras glukosa dalam darah. Okey, terangkan peranan hormon yang dinamakan di atas dalam mengawal aras glukosa dalam darah. Okey, kalau kamu pilih insulin, kamu kena bagi fungsi insulin. Kalau kamu bagi fungsi insulin tapi kamu terangkan kalau kamu bagi nama hormon insulin tapi kamu terangkan peranan hormon glukagon, kamu tak boleh dapat markah lah. Okey, jadi insulin. Kalau kamu pilih insulin, kamu tahu dah jawapannya adalah apa dia tadi? Penting untuk sekiranya aras glukosa dalam darah berlebihan. Okey, lepas tu glukosa akan ditukarkan kepada glikogen. Okey, lagi sekali, terangkan peranan hormon tu. Kalau insulin, macam mana dia boleh mengawal aras glukosa dalam darah. Sekiranya aras glukosa dalam darah meningkat, maka hormon insulin akan dirembeskan untuk menukarkan glukosa yang berlebihan itu kepada glikogen. So kalau glukagon, terbalik pula. Sekiranya aras glukosa rendah dalam darah, maka hormon glukagon akan dirembeskan untuk menukarkan glikogen kepada glukosa. Okey? Alright. Seterusnya. Okey, gambar dia tak keluar lagi. Soalan keluar dulu. Kita tengok dulu. Okey. Blur sikit. Okey. Rajah menunjukkan kelenjar J dan kelenjar adrenal yang merembeskan hormon yang terlibat dalam mengawal atur kandungan air dan garam dalam darah. Okey. Keyword dia adalah air dan juga garam. Jadi ada dua hormon yang melibatkan air dan garam, iaitu ADH dan juga aldosteron. Okey, jadi kamu kenal pasti namakan hormon L dan juga hormon M. Okey, tengok gambar rajah. Alright, jawapannya adalah hormon L itu ialah ADH, manakala hormon M itu ialah aldosteron. Okey, ADH dan juga aldosteron. Okey, soalan seterusnya. Rajah menunjukkan dua kelenjar pada manusia. Kita ada kelenjar K. Okey. Terangkan bagaimana kekurangan nutrien M boleh mempengaruhi tahap kesihatan. Okey, kekurangan nutrien M boleh mempengaruhi tahap kesihatan. Okey, soalan ni tunjuk pada gland L. Gland L itu adalah kelenjar thyroid. Jadi, apakah nutrien yang teacher bagi tahu tadi? Itu adalah mineral iodine. Okey. Alright, untuk soalan seterusnya, pelajar-pelajar digalakkan untuk scan QR code ini untuk menjawab lebih banyak soalan. Kali ini ada penambahbaikan di mana saya berharap pelajar semua bubuh nombor phone, masukkan nombor telefon dalam Google Form ini supaya saya mudah untuk memberikan respon pada jawapan kamu semua. Okey, so saya rasa ini sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini supaya kamu dapat mengenal pasti kelenjar dan juga mengenal pasti hormon. So, let's have fun in biology dan teruskan study dalam musim PKP ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.